for the election, kan, ya? Dan tempoh dia nak habis lah, sebab tempoh perkhidmatan 3 tahun ya. Ya, jadi dia dah bulan 8 ni dia habis. Jadi dia kata daripada awal dia berkhidmat sampai lah hujung memang dalam mood yang itu, menunggu benda ni kan. Jadi oleh kerana dia dah direct terlampau panjang, saya tak fikirkan sangat, bukan tak penting siapa menang siapa kalah, saya fikirkan implikasi sosial yang saya sebutkan lepas. Sehingga saya merasakan bahawa regardless siapa sekalipun menang, kesan buruk daripada menangguhkan pilihan raya ni, orang bermaki hamun kutuk ni, tak dapat disembuhkan dengan apa-apa result pilihan raya keluar. Walaupun dia mungkin berpotensi untuk memburuk lagi keadaan, tapi dia tak boleh menyelesaikan. Dan kita perlu berhati-hati. Pagi tadi saya dalam kelas dekat UKM, kami study tentang pembentukan Al-Hamra di Granada, ya, dekat Andalus. Jadi ada satu poin yang menakutkan saya sedikit lah, menjadi tazkirah kepada saya, ialah pengasas kepada Al-Hamra tu, iaitu Bani Nasir daripada Sultan Muhammad Muhammad ibn Nasir, Muhammad yang pertama. Muhammad ibn Nasir ini membina Granada dan dia memakan masa yang cukup panjang untuk membina Al-Hamra tu. Sampai kepada satu peringkat, Muhammad ibn Nasir ini telah mendapat tahu bahawa Ferdinand, ya, dan kastil ke atas tu, kerajaan Kristian sedang nak serang Granada. Ya, so ada Aragon, kemudian ada kerajaan kastil ni, dua-dua Kristian nak serang. Dia punya, apabila dia mendapat berita yang Muhammad bin Nasir ini mendapat berita yang Ferdinand ini nak serang Granada, dia telah membuat satu tindakan yang berat dalam sejarahnya. Dia tidak mahu Granada itu yang ada ramai orang Islam di dalamnya dan merupakan benteng utama umat Islam yang berbaki daripada kerajaan Andalus yang panjang, so like 800 years, 800 tahun. Maka Muhammad ibn Nasir telah berbincang dengan Ferdinand, negotiate, dan telah bersetuju untuk bekerjasama dengan Ferdinand dan Kastil ini untuk membantu kerajaan Kristian ini tawan Seville, tawan satu bandar lain yang ada orang Islam. Maknanya Muhammad ibn Nasir telah mengambil satu ijtihad politik supaya Granada tidak diserang. Dia pakat dengan kerajaan Kristian ini serang bandar lain yang lebih kecil. Jadi Seville telah jatuh kepada kerajaan Kastil, begitu juga dengan High End, kemudian ada satu dua wilayah yang lain, dan kerjasama yang dibuat oleh Muhammad ibn Nasir dengan Ferdinand itu telah menyelamatkan Granada daripada dimusnahkan untuk satu tempoh masa yang quite signifikan, walaupun akhirnya dia jatuh juga di zaman Yusuf dalam 100 tahun selepas itulah lebih kurangnya. Jadi kejadian itu menyebabkan saya terfikir satu benda lah, iaitu dalam politik ni adalah satu benda yang membahaya apabila kita menyandarkan kebenaran di atas premis politik. Maksud saya, yang hak dan batil itu merujuk kepada pendirian politik. Walaupun politik itu di peringkat individu, kita mesti melakukannya atas kapasiti kita sebagai orang-orang yang beriman. Maknanya nanti nak pergi mengundi, nak cakap tentang politik ke, nak bagi komen kat Malaysia Kini ke apa ke, tuan-tuan dan puan-puan, saya mesti bercakap tentang politik atas kapasiti kita sebagai mukmin, Muslim, hamba Allah, terikat dengan identiti kita tu. Tetapi dalam skala yang besar adalah berbahaya untuk kita katakan bahawa ini berada di pihak yang benar, ini berada di pihak yang batil, black and white. Saya takut sikit, kerana bila kita membaca sejarah politik yang panjang, politik ini dia banyak grey area. Yang Muhammad ibn Nasir, banyak benda yang kita boleh interpret dalam macam-macam dimensi.
Muhammad ibn Nasir bekerjasama dengan Ferdinand de Castell. Adakah kerjasama itu merupakan satu pengkhianatan? Dari kacamata Seville, daripada kacamata high-end, mungkin perbuatan Muhammad ibn Nasir itu adalah merupakan perbuatan khianat. Kerjasama dengan Kristian, tawar. Tetapi ijtihad itulah, dia lakukan itu untuk mempertahankan yang lebih besar ni, iaitu Granada, Alhambra. So adakah Muhammad bin Nasir itu seorang yang baik ke, seorang yang jahat ke? Susah kita nak cakap. Dan kalau kita teruskan perjalanan tersebut dalam perjuangan politik umat Islam dalam zaman ni, kita akan nampak banyak grey area tadi tu. Apa yang berlaku, ijtihad dalam politik sangat mencabar. Dan sudah tentulah yang paling dekat sekali ialah kejadian duka cita yang berlaku baru-baru ini apabila Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Muti telah terbunuh dalam satu serangan yang berlaku di Masjid Iman, tempat di mana beliau mengajar. Sehingga ke hari ini ada pelbagai pendapat begini. Sebenarnya beliau dan pendirian politiknya itu bagaimana? Syekh Muhammad Al-Sabuni memberikan statement yang begitu sharp, tajam. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi memberikan statement yang juga tajam. Kata Syekh Salah, yang membunuh Syekh Al-Muti adalah sistem yang telah membunuh, yang telah akhirnya menyebabkan Al-Muti termakan dengan ijtihadnya sendiri. Dan saya tergamam apabila melihat di hujung itu, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam statement yang dia keluarkan, kerana itulah kata kata Syekh Salah, Allah menyebut dalam surah Hud, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan cenderung kepada orang-orang yang zalim atas apa sekalipun pendirian politiknya, fatamassakum nar, kerana nanti kamu akan disambar oleh api neraka. Dan kata Syekh Salah, Syekh Al-Muti telah disambar oleh api neraka sistem yang dia berada hampir itu. Jadi Syekh Salah bagi pendapat ini, Syekh Sabuni bagi pendapat